Bayangkan orang ni berniaga, dia bukan berniaga. Kita faham orang berniaga susah, tapi agak-agak lah. Pusat kita semula tu dia renovate buat gerai dia. Bayangkan, saya jadi pengarah mula lah. Bila kita ambil tindakan, kita compound, kan? Macam inilah dia Yahudi, dengki. Tak boleh tengok orang Melayu senang sikit. Apa tu? Iya, kau nak berniaga, kau berniaga yang pusat kita semula yang ada tong untuk gelas, untuk kaca, untuk kertas. Kau pergi renovate, buang tong tu, dia boleh jadi gerai dalam tu. Kalau dia berniaga, dia buat struktur. Berniaga lah, dia pasang payung, berniaga, pub sudah disimpan. Orang tak kacau. Dia buka struktur, pasang kayu, dinding semua buat dekat mana? Simpang betul. Orang Malaysia ni memang macam tu. Dilarang berniaga di sini. Bawah tu dia berniaga. Punya semangat mak kilau tu. Nabi sebut apa? Hendaklah kamu memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk isteri kamu dengan suasana kasih sayang. Bukannya bagi. Nah, ambil. Bukannya tu. Sayang, ni duit bulan ni. Bila dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengurusi acara dan seterusnya semua yang berkesempatan hadir pada pagi ini. Syukur sangat-sangat Allah bagi peluang kat kita. Hari ini hari Khamis. Hari Khamis diam tak diam kan. Hari Khamis tiba-tiba dah sampai Ahad. Lepas tu berganti minggu lagi. Allah bagi lagi peluang kita. Dan bagi peluang tu pula datang kita kat majlis ilmu. Kan, itulah kita berada di tempat-tempat yang baik mudah-mudahan. Jadi hari ni ialah minggu lepas dah ada pair. Minggu sebelum bulan sebelum ni dah ada pair dengan sama surau-rau. Siapa pula pair saya pada bulan akan datang? Macam tu lah kan. Tapi bulan ni kita yang kali ni saya sambung sikit. Hari tu ada bab yang kita tak habis lagi, iaitu bab 11 tu ada sikit lagi tak habis. Dan kemudian saya sambunglah dengan satu tajuk tajuk bonus, macam kalau soundtrack tu ada dah kan, dalam kaset tu ada lagu bonus kan, kita bagilah tajuk bonus hari ni ya. Ui, makin ramai ni hari ni, 10,000 tak kurang ni. Ramai betul. Saya tengok parking pun tak cukup dah. Cikgu-cikgu pun tak ada parking kat sekolah tu dah kan. Ketahuilah, kita sambung muka surat 47 tu. Ketahuilah pencuri akhirat harus zuhud di dunia agar himahnya satu setelah lahir batin ini tidak berbeza. Tidak mungkin menjaga hal kecuali dengan kebersamaan lahir batin. Ibrahim bin Hakim berkata, bapaku jika hendak tidur dia pergi ke laut lalu bertasbih, maka datanglah ular-ular laut bertasbih bersama. Dulu-dulu lah ni kan. Hebatnya, maknanya mahabbah kecintaan kepada Allah, taat dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, tajuk tu kan. Ya, Wahab bin Munabbah berdoa pada Allah agar tidak suka tidur di malam hari, maka dia tidak tidur 40 tahun. Allahu Akbar. Ibadah ni pasal kan, tak tidur 40 tahun. Hasan Al-Hallaj mengikat tumitnya sampai ke lutut dengan 3 tali. Bersama itu tiap sehari semalam dia solat 1000 rakaat. Nak tahankan kaki dia tu biar kuat nak semayang. Al-Junaid sekali pergi ke pasar, dia buka dan masuk ke kedainya, lalu dia memasang satir dan dia solat 400 rakaat. Bayangkan solat 400 rakaat. Kita berapa rakaat sehari? Kita kena campur-campur sebulan tarawih baru dapat tu kan. Satu malam kita dapat berapa rakaat? Satu malam kalau buat 20 kita kali 2, tak, memang 20 dah lah. 20 campur dengan 3, 23 satu malam. Semain sunat kan.
2 malam baru 86 kan. Macam tu lah. Nak dapat beratus ni kena makan minggu kan. Begitunya setelah itu pulang lagi ke rumah. Habsyi bin Daud selalu solat dari isyak sampai pagi. Maka sepatutnya orang mukmin sentiasa berwuduk. Jika batal segera berwuduk dan solat 2 rakaat. Kita kena paling hebat sekali, paling baik sentiasa berwuduk. Tak dengar bab 13 lah. Oh, saya salah tanda ke apa? 13 dah. Ya Allahu Akbar. Amanat Allah. Tapi dah habis kan? Mana 14 lagi ni? 13. Oh, saya lah yang tinggal. Dah tua-tua ni kan, macam tu lah. Saya lah yang tua kan. 13 Sekejap, saya penanda saya salah lah ni. Kejap. Betul lah. Bab 13 Okey. Terima kasih lah banyak kerana mengingatkan. Bab 13 minta maaf. Patutlah tadi merayau semua. Tak jumpa muka surat. Okey. Sambung amanat Allah. Okey. Allah SWT berfirman, Allah Ta'ala beritahu apa? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Yang bermaksud semuanya telah kami berikan amanat kepada langit. Dah bagi kat langit, bagi dekat bumi, bagi dekat gunung ganang. Lalu mereka enggan memikulnya, tak nak. Kami tak nak amanah ni, dan takut menerimanya kerana amanah itu dipikul oleh manusia. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Dan pengertian amanah dimaksudkan adalah perintah taat dan mempunyai akibat pahala dan dosa. Ini siksaan kalau kita melanggar. Namun menurut Al-Qurtubi diartikan sebagai agama, sedangkan Ibnu Mas'ud membatasinya kepada soal harta. Malah kata Abu Darda, mandi jinabat pun termasuk amanat. Manusia adalah farasnya amanat, terlajar tu. Masuk amanat, tapi kata Ibnu Umar berkata awal mula diciptakan Allah bagi manusia adalah farasnya, dan itu merupakan amanat yang mesti digunakan secara benar. Jika kau menjaganya, ia akan menjagamu. Bahkan faraj, telinga, mata, perut, tangan dan kaki semuanya adalah amanat. Tidak beriman bagi orang yang tidak punya amanat. Maknanya tidak punya amanah lah. Maknanya yang dipertanggungjawab kita. Diberikan tanggungjawab tu, diberikan amanat tu. Langit, bumi, gunung ganang pun tak sanggup, walaupun dia tu nampak besar. Dia pun tak sanggup terima. Gunung ganang kalau ambil amanah tu hancur. Tapi manusia yang sanggup terima, sedangkan manusia itu bodoh sifatnya. Hebat tak? Tapi kita terima kan? Tapi manusia tu diletakkan sebagai semulia-mulia makhluk berbanding makhluk yang lain. Tu sebab manusia kalau berdiri, otaknya kat mana? Otaknya kat kepala, paling tinggi sekali. Tapi jadi binatang macam harimau, bila dia berjalan ya kan, otak dia sama level dengan punggung dia. Nampak tak? Kadang-kadang lembu kan, bila dia makan rumput, otak lagi bawah daripada punggung dia. Nampak tak? Tu salah satu yang kita kena tengok, perhatikan. Allah jadikan tu semua bersebab. Kita tengok kan. Kemudian Al-Hasan telah berkata, Allah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung. Saya berkata, jika kau laksanakan dengan baik, dapat pahala. Jika tidak, maka diseksa. Lalu mereka berkata, kami tidak menyanggupinya. Mujahid berkata, ketika Allah menciptakan Adam, ditawarkan amanat itu padanya. Penawaran kepada langit, bumi dan gunung adalah penawaran pemilihan, bukannya penetapan. Sedangkan penawaran kepada Adam adalah penetapan. Bukannya boleh pilih pun, bukannya boleh tolak, tak boleh. Madah ditetapkan bagi dekat manusia. Al-Qafal dan lainnya berkata, penawaran dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang indah, di mana langit, bumi dan gunung meskipun besar tidak sanggup menerima amanat itu, namun manusia menyanggupinya. Sesungguhnya dia manusia itu zalim dan bodoh. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Ibnu Abbas berkata, amanat itu ditawarkan kepada Adam, dikatakan kepadanya, jika kau taat diampuni, jika derhaka kau akan diseksa. Maka Adam menjawab, aku menerimanya. Namun dalam jarak kira-kira asar hingga malam hari itu juga, Adam telah melanggarnya. Dia makan buah khuldi. Tak payah lama dia nak langgar tu, sekejap. Kalau Allah dah beritahu tu, jangan kan? Amanat merupakan manifestasi dari iman.
Siapa menjaga amanat Allah, tentu Allah akan menjaga keimanannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman bagi orang yang beramanat, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak ada janji baginya. Ini kena jaga. La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Maknanya dua-dua kena ada amanah. Tu sebabnya kalau orang bekerja sebenarnya benda tu tak perlu pun kita angkat sumpah pun. Kan ada orang kan bila bekerja kerajaan sekarang ni, sektor kerajaan dia kena ada sumpah integriti lah, ada sumpah kerahsiaan lah. Sebenarnya benda tu memang dah dalam agama tu built in dah dalam diri kita. Kita kena tahu bila bekerja kita kena jaga. Kan macam kadang-kadang contoh dalam keluarga, benda tu tak perlu ikrar. Kita tahu dah rahsia keluarga kena jaga. Kenapa? Sampaikan Nabi aja, aib suami, aib isteri jangan bawa keluar rumah. Tapi ada orang bawa juga. Dia ingat, dah tak apa kau kawan-kawan aku, dengan kau je aku cerita. Tak boleh. Kawan-kawan kita ni dia bukannya ada tanggungjawab dekat kita sebenarnya. Dia tak ada. Sampai satu tahap dia cerita kat orang. Tapi kau jangan cakap dengan orang pula. Dia kata macam tu. Tapi sampai habis satu kampung tahu cerita tu. Dia kata benda tu nampak kecil. Tapi bila dah disampai-sampaikan jadi tak elok. Dan sampai satu tahap ada pula yang menokok tambah cerita tu, dah jadi sedap prison lah. Tak sangka pula nampak baik, rupanya tak berguna rupanya lelaki dia tu. Wahal pun yang dia cerita tu hanya satu sifat yang tak ada masalah, mungkin kelemahan sikit. Suami dia lambat bangun akhir-akhir ni je kan, mungkin dia sangat kerja kan, geram tengoknya, tidur je. Tapi yang dia ambil yang lambat bangun tu, dia tak sebut yang akhir-akhir ni. Heboh cerita, lah iya ke nampak elok kan, rupanya membuta je kerjanya. Wah tak, wah akhir-akhir ni dia kata. Contoh yang menyampaikan cerita tu membahaya kan. Jadi amanah tu ada sebenarnya. Bila kita bekerja, contoh kita duduk dekat dalam ni kan, apa kelemahan dekat dalam satuan muslimah ni ke, kau tahu tak, aku juga tak suka sama muslimah tu. Ada kejamuan bagi contoh sembah kan, jaga dari segi amanahnya, jaga je, tak payah nak buruk-burukkan kan. Kalau dah tahu tak sedap, minggu depan kita lah yang bawa kuih ni. Mana datang makan per kom lebih kan, makan per free kom lebih, komplain lebih kan. Jangan mongot. Itu sebab Nabi kan, Nabi kalau kita tengok, Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti kan. Itu sebab Nabi kalau pergi ambil jamah makanan, Nabi akan ambil sikit, Nabi akan makan dulu. Kalau kena Nabi ambil lagi, macam tu. Nabi dah jam dulu, kita pula ambil dulu. Lepas tu tak sedap tak habis. Lepas tu ada orang yang suka tak dapat ambil sebab dah habis, tak ada. Sedangkan kita punya buang. Tu kan kita tu penyakit orang Melayu. Bukan orang penyakit Islam, bukan orang Melayu. Kan? Tapi tak termasuklah yang datang kuliah sini semua okey. Macam tu kan. Tuhan tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dicap mukmin setiap orang yang tidak berkhianat dan dusta. Makna orang yang beriman dia akan jaga, dia tak khianat, dia tak dusta. Kan? Dan telah bersabda Rasulullah SAW, umatku sentiasa baik selama tidak menjual amanah dan menggadaikan kejujuran. Allahu Akbar. Umatku sentiasa baik selagi mana dia tak menggadaikan amanah dia kan, tak menjual amanahnya dan menggadaikan kejujurannya. Itulah dalam cerita rasuah. Dalam cerita rasuah lah, macam contoh rasuah ni simple, dia bukan tak semestinya duit. Kadang-kadang orang belanja dia makan kan, kadang-kadang dia belanja. Sekarang ni pattern ni orang macam mana, rasuah dia macam mana, dia bayarkan untuk orang tu main golf saya percuma, belikan tiket flight untuk dia dengan wife dia pergi bercuti. Sekarang ni pattern macam tu kan, semua mengakukan kawan. Kita kawan-kawan, tak ada. Kalau tak ada kepentingan dia takkan buat dekat saya kan. Macam pattern macam dulu kan, saya cukup tak suka lah kadang dekat pejabat saya dulu. Ada lah dia tanya kan, kadang-kadang ada pembekal Cina datang kat pejabat kan. Ada yang tanya, tak ada limau ke tahun ni? Dia pula tanya. Masa raya Cina dia lah tanya, siapa yang raya ni? Melayu ke Cina? Kita yang Melayu ni ramai kat pejabat pula tanya, tak ada limau ke tahun ni? Wahal, dekat tepi-tepi jalan tu malam lambat sampai busuk tak berjual. Berapa ringgit satu kotak tu. Kenapa kita nak jatuhkan, nak rendahkan maruah kita sampai macam tu? Memanglah Cina tu cakap, kita kawan-kawan mah. Memanglah dia cakap. Betul ke kawan-kawan
Adalah. Kalau tak ada kepentingan, mampu tak ada bagi je. Kan? Yang kita pula, kita nak telus. Walaupun kita dapat 5, kita telus. Telus apa? Kita tak makan seorang, kita bagi biar semua rasa. Kata tu sama, tu makna berjemaah tu. Kan? Kita tak sedar benda tu sebenarnya. Boleh ke tak boleh? Kita fikir, aku ambil ni boleh tak? Nabi sahkan benda ni boleh ke tak boleh? Tak boleh. Nampak tak? Orang akan baca, walaupun kita ni bekerja dengan baik, orang akan baca kita ada benda yang kita tak jujur kat situ sebenarnya. Kan kita makan untung apa? Untung tepi. Tu belum cerita lagi macam tender. Orang kan bid, orang yang buat kontrak nak kerja kan. So, orang yang bahagian dekat pejabat tu kadang dia dah ada QS, quantity survey, dia dah check dah. Okey, ni harga yang paling kalau ikut harga modal yang ni macam ni. Jadi range harga tu, contoh projek tu katalah 56,000 tu cantik lah. So tengok siapa yang paling dekat. Seorang ni pula 65, orang ni pula 60. So siapa yang paling dekat? Yang seorang ni 80, seorang ni 90. Dia letak harga untuk buat kerja tu. Lalah orang tu 60, yang 60 ni paling dekat. Rupanya 60 tu dah tahu dah memang 56. Ada orang beritahu dah siap-siap kita letak harga shilling kita 56. You janganlah letak jauh, dia letak 2 company. Yang kontraktor ni pula ada 5-6 company. Dia letaklah harga ni. Tak nak nampak sangat lah kononnya. Itu benda tu sebenarnya boleh tak boleh? Tak boleh. Sama juga. Pecah amanah lah namanya. Itu cerita dia. Dia dalam istilah orang Taman Ibu Kota ni sebut CBT. Criminal Breach of Trust. Satu lagi CMP, Criminal Misappropriation. Macam tu. Penyalahgunaan kuasa. Nampak? Dia menggunakan kedudukan ni, dapat maklumat, dia beritahu. Kan? Tu antaranya lah. Jadi, sebaiklah saya bukan dalam bidang tu lah. Tu yang saya boleh cerita. Kalau saya dalam bidang, sebab saya dalam bidang perundangan. Dalam perundangan tu lain pula. Bawa ke mahkamah, mulalah runding. Datang, bolehlah. Kita settle lah, cik. Kata. Saya kata nak settle macam mana? Masuklah mahkamah. Bayarlah kat mahkamah. Hari tu masa kita bagi notis tak nak settle. Dah masuk mahkamah, barulah takut. Tu kanan. Terpaksa lah. Susah. Masa saya jadi pengarah tu, dilema juga. Kan yang kita tengok PBT kan. Saya pula kena jaga Negeri Sembilan ni. Oh ya Allah. Jadi penasihat pula untuk bagi advice kat kawan-kawan lagi. Bayangkan orang ni berniaga. Dia bukan berniaga. Kita faham orang berniaga susah. Tapi agak-agak lah. Pusat kita semula tu dia renovate buat gerai dia. Bayangkan. Saya jadi pengarah mula lah. Bila kita ambil tindakan, kita compound. Kan? Macam inilah dia Yahudi, dengki. Tak boleh tengok orang Melayu senang sikit. Apa tu? Iya, kau nak berniaga, kau berniaga. Yang pusat kita semula yang ada tong untuk gelas, untuk kaca, untuk kertas. Kau pergi renovate, buang tong tu. Dia pun jadi gerai dalam tu. Apa? Cuba fikir. Faham tak maksud saya? Orang yang otak tahu, dia cakap lah. Bila compound, bila puasa datang, bagi notis, dia ambil gambar. Inilah dia kekejaman. Kan? Pribumi merintih sendiri di bumi tanah air sendiri. Wah, semua keluar lah tu. Lepas tu keluar muka Samsul Amri masa tu. Inilah dia Yahudi nombor 1 dia. Keluar. Iya. Saya dulu mak saya hari-hari urut dada. Ya Allah, sabarlah. Dia mau tak. Lepas tu bukan tak boleh. Lagi satu, bila dia berniaga kat situ, yang dekat depan tu semua lot-lot kedai. Orang bayar sewa 3,000 lebih sebulan, 2,000 sebulan. Bayar bil api air. Dia pula main tarik je api pada kedai orang. Cuba kita fikir macam tu kan. Tu masalah dia. Lepas tu apa? Kita pun bagilah notis. Diminta berhenti berniaga 7 hari. Kita bagi tempoh supaya dia jadikan pondok kita semula tu seperti asal. Kan? Tak juga pindah. 1 hari sebelum kita bagi 1 lagi notis serta-merta. Kalau tak, esok kita akan datang rampas. Besok tu kita dah siap dengan lori semua nak pergi rampas. Betul ke nak buat ni bos? Buatlah kata. Kan orang cakap, kita cakap aja. Sampai sana dia boleh panggil pula YB kawasan rasmikan gerai dia. La ilaha. Bayangkan tu. Itulah perangai orang kita ni. Nak cakap apa? Tu yang kadang-kadang awal di Malaysia ni, itulah. Bila orang tak kena dengar cerita habis. Kadang bukan orang nak, macam contoh yang keluar berita dulu yang dekat MBSA kan. Sebenarnya saya tanya, bukannya orang tu tak, selama ni dia berniaga orang tak kacau. Cuma orang marah.
Kalau dia berniaga, dia buat struktur. Berniaga lah, dia pasang payung, berniaga, sudah disimpan. Orang tak kacau. Dia buka struktur, pasang kayu, dinding semua buat dekat mana? Simpan betul. Orang Malaysia ni memang macam tu. Dilarang berniaga di sini, bawah tu dia berniaga. Punya semangat mak kilau tu. Semangat kepahlawanan tu kan. Tapi tak, kita tengoklah keadaan tu antara lah. Salah, tapi kerja kena kerja tu. Sebab bila saya setiap hari lah, saya kalau malam 2-3 pagi pergi situ, belum cerita judi internet lagi. Judi, orang Melayu gitu yang ramai main judi internet ni. Alhamdulillah, syukur bila datang PKP tu langsung bersih habis. Sebab dia tak boleh, orang tak boleh keluar. Dia judi internet ni memang bukan orang Melayu je, Cina pun ada masalah. Ada persatuan-persatuan isteri-isteri tu desain, tolonglah suami mabuk-mabuk, bila dah kalah pukul bini. Dia sebenarnya macam contohlah, saya baca dia punya modus operandi dia. Dia kadang saat judi internet dia ada 10 tempat. 10 tempat tu dia akan pilih satu tempat malam tu, dia akan menang. Siapa main malam tu menang, yang lagi 9 kalah. Jadi siapa yang main malam tu menang, dia percayalah benda ni tak tipu, betul. Malam besok pula dia kalah, tapi dia dah pernah menang, so dia akan tetap jadi tarik judi tu. Malam besok tempat ni pula, tempat ni saya pernah serbu masa tengah AADK dengan SPRM, dengan pejabat agama. Kita punggah tu mesin judi tu, dia peluk, janganlah tuan, janganlah, saya tengah menang ni gitu. Tengah menang, bayang punya teruk sampai ke kaki 5 ngikut sampai naik van, naik lori nak tuntut menang dia tu. Teruk tu bila orang cakap tarik judi kan, betul. Jadi jagalah kan. Jadi jaga amanah memang susah, ada cabaran dia. Kenalah buat macam cikgu hari ni. Kan guru-guru hari ni, amanah kena mengajar. Lepas tu bila nak mengajar, macam-macam bodoh kena buat. Kena jaga pengakap lah, kena buat ni lah. Tiba-tiba adalah pemimpin besar negeri nak datang sekolah, kena buat persiapan langsung, tak mengajar itu. Budak-budak dipaksa duduk dalam dewan kelas pun tak boleh ganti. Sekarang benda tu kena fikir, rasional tu kena fikir. Pemimpin pun satu, janganlah menyusahkan waktu belajar budak-budak. Dan datanglah waktu yang tak mengganggu. Sabtu Ahad kan banyak. Oh saya sibuk kan, fikir kau nya sibuk. Budak tu ingat tak sibuk, nak kena belajar ni. Kerana budak tu tak sempurna, belajar tak cukup. Kenapa? Sebab aku selalu sangat kena pergi dekat dewan ni, kena meramaikan program. Salah cikgu pula kata, di sekolah suruh, pengetua pula kena jawab. Pengetua sebab YB tu datang, YB tu pula kena jawab. Betul, ni semua amanah Tuhan akan tanya. Kan? Tengok Abdul Rahman bin Auf kan, yang paling kaya sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala, tapi dia dah paling lambat sekali masuk sebab amanah harta dia. Harta dia banyak betul, semua kena tanya. Ni daripada mana, buat apa, guna untuk apa. Itu sebab orang tua dulu cakap, biarlah aku mati tak ada watak, senang kan. Kadang-kadang kita hari ni macam-macam fikir, rumah kena ada 5, konon anak seorang 1 kan. Ni insurans dah siap dah. Aku mati tenang, tenang kan. Anak dapat je rumah tu, dia jual lah. Bukannya duduk situ, kita ingat tadi biar ada rumah seorang 1 kan. Lepas tu buat benda lain, tak jadi, macam-macam. Kita hanya boleh mengancam kan. Dan baginda juga bersabda, sampaikan amanah pada orang yang mempercayaimu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Nabi ajar pula kan, sampaikan amanah pada orang yang mempercayaimu. Orang yang percaya kita, sampaikan amanah, tapi jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Walaupun orang tu mengkhianat, tapi bukan kita mengkhianat balik dekat dia, tak perlu Dalam Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu 3, jika berkata dia bohong, berjanji dia mengingkari, dan jika dipercayai dia khianat. Itulah dia orang munafik, bagi jawatan, orang percaya dekat dia, rupanya dikenakan kita balik, apa pun tak jaga. Banyak berlaku kan. Ekon masjid pun masalah. Bukan di sinilah. Tahu tak di Sabah, Masjid Bandaraya di KK tu, saya ceramah kat sana, saya terkejut. Masjid Bandaraya KK tu, tahu tak dia ada berapa akaun? Bukan saya tanya dia ada berapa duit, berapa akaun yang dia ada. Tak kurang 15 ke 20 akaun masjid.
Tahu tak? Sebab grup muslimah satu akaun, grup kelas fardu ain satu tabung, sekolah agama satu tabung, kemudian ceramah perdana ni satu tabung pula, pengurusan maintenance masjid satu tabung. Jadi dia pula ada pengarah, pengarah bahagian pendidikan, pengarah sektor kuliah, pengarah sektor ni. Jadi dia punya perbincangan. Saya baru je dua minggu lepas ni Johor tu, saya ceramah untuk pengurusan masjid di Singapura. Singapura buat kursus pengurusan masjid buat dekat Johor. Yang ni eksekutif dakwah, ini eksekutif ni, wah, dia punya gaji dia siap dengan 3,500 ke 4,500 dia tu. Lepas tu siap dengan strategi, mission, objektif nak capai masjid ni apa, macam mana program nak buat, lepas ni macam mana, semua ada. Macam tu dia nampak cara dia tak habis. Jadi tak ada orang sangka buruk dengan agama kita ni, masjid biasalah. Tak ada. Kan? Ini masjid. Kadang-kadang kita boleh tak bentangkan penyatik. Contohlah tiba-tiba kan, kita ni balik kampung. Kita ni dah biasa kat KL. Tiba-tiba balik kampung Ulu betul. Jadi kita diminta untuk jaga pentadbiran masjid. Kita boleh bantu. Sebelum tu boleh tak saya nak tengok penyata keuangan masjid ni sebelum ni. Kita ni kampung tak ada penyata-penyata. Kan susah. Itulah ayat yang selalu kita dengar. Tak boleh begitu. Sebab bab amanah ni kena structure. Kena jaga. Apa maksud accountability? Kebertanggungjawaban. Bila ditanya boleh jawab. Tanya tak jawab. Salah tu. Boleh tanya, boleh tak saya minta akaun? Tak ada akaun, tak ada. Ada dalam poket seluar saya belah kanan tu. Ada tu, betul lah duit yang ada. Sudah, dalam poket aja. Yang seorang tu pula dalam buku 35 yang dulu ada tulis. Bayangkan. Tapi orang dulu-dulu buku 35 tu bukti amanah dia. Buku 35 dia satu, kita pun ada satu. Tengok sama tak? Ni dah tinggal sikit. Betul 3 setengah. Sama-sama catat. Bersambung-sambung buku 35. Kenapa 35 Yelah 555 kan, 35 kenapa? Ada tak orang ada jawapan dia? Biasa ada jawapan kenapa dia 555 tu. Chop 555. Iyalah tahulah dia chop 555. Brandnya tahulah brand. Mungkin ada, mana tahu kau tahu apa sebabnya. Macam ni 5 hutang kalau tak bayarnya. Agak macam tu lah kan. Mana nak tahu. Contoh macam dulu orang cakap kugiran kan. Kugiran baru orang tahu rupanya kumpulan gitar rancak. Kan. Pawagam panggung wayang gambar. Kan baru tahu. Ada orang cakap macam tu lah. Piramli, pipi, rambut, lidah. Dia kata kan. Dia katanya pipi dia kan ciri istimewa dia, pipi dia, rambut dia, lidah. Jangan. Piramli dia kan. Tak mesti ada sebab. Orang muda dia rumah tanya, ni kenapa? Ni kenapa? Macam tu kan. Contohlah. Kenapa Samsul Debat? Contoh kan. Jadi menjaga amanah adalah sifat para malaikat, nabi dan rasul serta orang-orang muttaqin. Allah SWT berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak. Surah An-Nisa ayat 58. Itu sebabnya kalau orang tu contohnya dia bagi amanah, tolong jaga kambing. Kan? Dia jaga kambing. Mungkin orang tu kemudian dah jaga kambing tu, jaga saja. Kemudian dia tengok orang tu dah tak ada. Orang tu tak dapat dikesan. Dia memilik punyakan kambing tu. Betul. Dia memilik punya kambing tu sebab orang tu dah tak ada. Macam mana? Dia pun belalah kambing tu. Beranak pinaklah kambing tu. Satu hari datanglah keturunan dia waris dia datang. Saya nak datang. Dulu arwah ayah ni ada pesan. Arwah atuk saya ada pesan suruh cari pakcik. Dia kata ada kambing tinggalkan kat ni. Adakah dia kena pulangkan 2 ekor kambing ni ke ataupun dengan hasil-hasil ni sekali? Dengan hasil-hasil ni sekali kena pulangkan. Sebab dia amanah jaga je. Ada seorang hamba Allah ni lain satu kes. Dia berniaga di Seremban.
Di Seremban kalau siapa perasan, di Maybank Seremban belakang tu ada cucu udang malu gajah. Tak apa hal, wah belakang tu Seremban lagi. Kenapa jadi malu gajah? Tak faham. Adalah sebab cucu udang malu gajah tu sedap kan. Dia berniaga dulu, dia tengok ada satu babu ni berniaga. Kalau babu berniaga kuih wadi, kuih karipap mamak tu lah. Lepas tu roti, lepas tu dia buat tarik kan gerai kecil je. Daripada gerai kecil tu, lepas tu dia kata dia nak balik India. Dia kata kalau kau nak ambil, kau ambil lah, kau bayarlah dekat aku 300 sebulan. Dia bayar 300, daripada 300 tu dia sewa, dia buat akhirnya jadi satu restoran tau, kedai makan yang besar. 300, dia bayar 300, hantar ke India, sampailah satu hari India tu datang, ada satu orang India datang, dia kata kau tak payah bayar lagi sebab dia sudah mati. Dia kata you ambil lah ni tepak, dia kata. Tu lain, dia beritahu ambil lah ni tepak, ada wakil hantar, so jadi hak dia macam tu lah. Jadi makna kata kita kena tahu bab amanah ni setakat mana kita ni. Tu yang cerita Mubarak tu. Yang Mubarak hamba kepada tuan yang bernama Husam bin Nuh. Dia kata dengan Mubarak, wahai Mubarak ni hitam betul kulitnya, hitam metalik, berkilau lah kilat. Saya ni tak kilau lagi, dia kilau betul. Dia kata dengan Mubarak, wahai Mubarak, kau tolong jaga ladang buah aku ni, aku nak outstation. Tu cakap saya lah, dia pergi bertugas luar daripada negeri, berapa bulan dia tak balik. Jadi lepas 3 bulan dia balik, dia tanya Mubarak, wahai Mubarak, kau tolong potik 3 biji buah yang paling manis, kau bagi kat aku. Dia ambil 3 biji, 1, 2, 3, dia bagi kat Mubarak. Dia bagi kat tuan ni Husam bin Nuh. Husam pun makan, masam dia. Buah kedua pun masam, buah ketiga masam juga. Apa ni Mubarak? Aku bagi kau jaga ladang aku ni 3 bulan. Takkan kau tak tahu mana manis, mana masam? Demi Allah, kau pesan kat aku suruh jaga, kau tak pernah suruh aku rasa. Nak tunjukkan amanah. Kalau kita lah jaga ladang dusun durian lah, kau tolong jaga seminggu, melapuk-lapak gugur, pelopuk-pelepak. Kau nak jaga kutip kan? Agak-agak ada tak buat balik rumah sikit? Ya, mesti lah. Mengaku tu. Wah, dah belajar ni. Bawa kan. Tu baru contoh dah langgar dah. Bekas begitu. Kau kan? Kau pun tanyalah dulu. Boleh tak saya nak buat balik? Sekarang ada telefon. Ambil lah sikit. Ya, kan? Bawa balik. Ini tak? Kebetulan dia suruh jaga. Dia ambil lah. Saya pergi dekat Melaka tu. Dekat apa tempat anak-anak mak angkat saya, dia ada satu dusun yang 4 ekar, satu dusun tu 4 ekar, dia ada macam-macam lah, termasuk durian musangking, sebut apa, blackthorn, D13 tau yang kita biasa dengar, di 18 yang di 24 kan, D13. Lepas tu belum cerita lagi ada istilah Cina durian tu, Lok Heng apa. Bila sebut tu, makna kalau Cina dengar, wah dia memang kaki durian ni. Saya pergi, maaf dia bolah. Bolah makan nanti musangking lah sekali. Sebab kalau buka awal-awal yang lain tak boleh makan lah. Habis makan tu, tersana saya dengan musang yang kat hutan tu, yang makan durian tu, sama lah tu. Tak boleh buat apa dah. Dah. Yang bagusnya dia tak jual duriannya, dia jamu orang datang je. Kat mana tempatnya? Rahsia. Takut tak cukup. Dia memang tak jual, Dekat Melaka, dekat belah-belah air mulik. Dia macam ni. Takut busuk. Oh ya ke? Betul lah. Yang busuk elok lah tu, tak salah makan. Yang orang lain makan. Yang kat rumah arwah atuk saya kat Batu Kikik lagi pula sepupu saya. Rumah tu dah lama tak bertunggu. Dia pergi jaga dusun, jagalah buah tengah berbuah. Dia tidurlah rumah arwah Wan dengan atuk saya tu, tidur. Tom dengar bunyi. Tom dengar. Alhamdulillah. Esok pagi tengok dia siap lungguk. Dia siap lungguk-lungguk, domam dia balik, tak jaga lagi dah.
Saya cakap mesti arwah atuk orang susun tu. Saya cakap tu. Saya khabar kat sepupu kan. Dah siap longgok. Siapa yang longgok tu? Durian yang gugur tu pergi tengah pukul 4-5 pagi tu. Lepas subuh pergi tengok dah siap longgok. Dah senyap selonggok. Siapa tu? Takkan jatuh tu elok longgok. Domam dia balik tu. Seminggu domam ni. Saya kata siapa suruh kau dakut makan seorang? Khabar kan. Tu atuk nyusun tu. Saya kata tu kan. Ya. Tak, itu pun amanah sebab bila tanah tu, tanah rumah tu, tengok memang betul arwah atuk dulu cakap, ni pokok ni durian ni besok aku tanam, anak cucu besok boleh makan sama-sama, dia cakap. Tapi orang Negeri Sembilan ni kalau tanah adat ni, kalau anak perempuan turun daripada perempuan turun ke anak perempuan juga. Bila turun ke anak perempuan, dapatlah ke maklum saya pula turunkan ke anak perempuan dia. Jadi sekarang anak perempuan dia punya nama. Jadi durian tu boleh tak saya nak tuntut atas nama atuk saya tadi? Macam mana pun mana minta izin dia tuan-tuan punya tanah. Macam tu. Kan amanah. Kan. Tu ada orang cakap tu lah kahwin Negeri Sembilan ni susah. Siapa cakap? Itu tanah adat sahaja. Kan. Ada orang cakap kalau kahwin dengan Negeri Sembilan lelaki tinggal suar dalam. Mana? Itu orang yang tak tahu cakap macam tu. Dalam harta sepencarian masih lagi ada hak. Cuma yang tanah adat tu saja. Macam dulu ada satu, dia kahwin dengan orang, nak sebut daerah mana. Dia kahwin dengan orang tu, kemudian tanah adat. Dia buat rumah atas tu. Jadi sebab tanah tu tak boleh ambil, rumah boleh ambil. Alih rumah tu. Kan dulu rumah boleh alih. Jadi kalau tak, dia masih boleh tuntut kos harga pembinaan dia tu boleh minta. Itu ya. Jangan salah faham kan. Tak adalah, kita tak risau tu. Yang paling banyak masalah hari ni orang tak tanggungjawab, tu masalah. Menjaga amanah adalah sifat para malaikat, Nabi dan Rasul yang sudah tadi. Maksud ayat ini bersifat umum, baik penguasa maupun lainnya. Orang yang ada pangkat, orang yang ada jawatan kena jaga. Bagi penguasa wajib menginsafkan orang-orang yang dianiaya dan memberikan haknya serta menjaga harta kaum muslimin, khususnya anak-anak yatim. Anak yatim ni banyak yang menjadi masalah bila tahu. Yang anak yatim ni bukan bersajakan anak yatim ni. Kadang-kadang suami isteri meninggal. Kan? Atau suami meninggal. Kemudian ada dia dah simpankan dah harta ni untuk anak-anak ni. Dan anak ni ada tanggungjawab dia, kena ada, akan dapat harta ni, duit ke apa ke bila dah berumur 18 tahun contoh. Sementara tunggu 18 tahun tu, pentadbir tu yang paling masalah sekali kadang-kadang. Duit tu digunakan untuk diri dia. Dia bagi alasan lah, ni untuk anak, tapi beli motor baru, beli kereta. Sedangkan manfaat untuk anak tu sikit sangat. Nampak tak? Ada banyak berlaku hari ni. Dia tak senang, dia guna pergi makan, dia rasa tiba jadi orang kaya, marah anak tu. Sampai umur anak tu, ni je duit yang tinggal, ni dah guna, tinggal sikit contoh ni. Ada tak ada langsung pun ada. Banyak berlaku macam tu. Sebab duit dah ada kat depan mata tu, penting tadbir, tulis untuk apa. Dia nak beli baju dia. Lepas tu mungkin dah terdesak sangat sebab nak hantar anak pergi sekolah ni, tak ada kenderaan. Jadi dia tulis untuk hantar diri, untuk kegunaan. Memang kebanyakan motosikal ni guna untuk hantar diri sekolah contoh, untuk mudahkan urusan. Contoh, kena tulis. Memang dah tak ada cara lain dah. Contohnya lah, kena catat. Sebab dia sebagai mentadbir duit anak ni, banyak yang berlaku tak amanah. Itu yang berlaku kes. Ada satu agensi tu, dia buat dinner. Nak buat dinner, jual table. Satu table, satu kursi tu 200, satu meja ada 10 orang. Oh, 2,000. So dapatlah dalam total 250,000. Yang pengarah bos ni, dia kata nak uruskan ni, Pak Sain dia cek. Okey, Pak Sain dia cek. Sekali orang, salah seorang yang beli ni komplain. Sampai sudah tak ada jamuan tu. Buat aduan dekat SPRM. SPRM pun semak. Serbu-serbu dalam akaun yang 250,000 tu tinggal 1,200 lebih. Mana pergi habis. Yang pengarah tadi yang paling kesian, dia sign, dia tak tengok, sign tengok. Tu pun amanah, dia kena tengok.
Dia sign, dia kena mula kena transfer, lalas kena berhentikan. Sebab macam mana? Betul. Nampak tak? Jadi benda tu kita tak boleh nak cakap, itulah saya tak tahu, saya tak aniaya. Tak ada tak aniaya lah. Kita yang kena semak. Yang kita sign tu kena tengok. Betul. Betul, susah. Tu sebab kata, siapa yang pernah kerja sektor kerajaan dia tahulah, kerja government ni nampak macam biasa tapi tanggungjawab besar. Kan? Hati-hati. Dah lah tu, sekali zaman viral pula. Copet keluar. Ni adalah pegawai ni. Yang pegawai kena maki dekat immigration ke custom tu. Keluar orang maki. Wahal, dia tak tunjuk pun video yang provoke budak tu, dia tak tunjuk. Dah dicarut dia kawan tu sekilo, kawan tu balas balik, yang dia balas rekod. Itu cerita zaman sekarang. Macam mana? Zaman teknologi. Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Itu tadi. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Belajar semakin mudah. Sekarang tak payah datang. Ada tak kita ajak kawan kita? Tak apalah, I tengok kat YouTube je. I tengok kat Facebook je. Dia tak datang. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Kan beza tengok Samsul Debat depan-depan. Orang sini sampai cerita dengan orang, kita tak heran lah Samsul Debat. Kita sebulan sekali jumpa dia. Wah, macam tu lah ayat dia kan. Saya ceramah kuliah subuh baru ni, dia orang mana kita orang tiap-tiap 2 minggu sekali jumpa dia. Tu cerita lah. Tak ada benda pun, tapi lain bila kita belajar dengan berkitab, kita belajar dengan orang, kita belajar direct lain kan? Kita ikut YouTube, kita tak tahu betul salah, betul tak sebutan kita ni, kita rasa betul je kan. Semayang, praktikal solat dan sebagainya lah, kita kena belajar. Demikian itu adalah amanah bagi ulama, wajib mengajarkan agama pada orang awam. Ini amanah baginya, dan bagi orang tua wajib mendidik anaknya, sebab itu merupakan amanah baginya. Betul. Ada tempat tu pula tak boleh pula ceramah. Tak boleh mengajar kat situ. Ada satu tempat tu saya tak boleh ceramah. Kenapa? Kena ada tauliah daripada tempat tu. Okey, faham. Jadi kita pun ceramahlah ikut bidang kita yang tak perlu tauliah, iaitu motivasi. Saya ceramahlah dekat satu negeri tu. Saya ceramah kat satu negeri tu, ceramah motivasi. Orang masjid nak sangat, buatlah kat motivasi kekeluargaan. Ceramah, adalah orang pejabat agama tu rekod. Bila dah ceramah, dia pun tulis ulasan. Adalah didapati ceramah motivasi Samsul Debat ada memetik ayat-ayat Quran dan hadis. Jadi itu adalah ceramah agama, maka tidak dibenarkan. Tapi kau nak aku petik Bible ke apa? Salah pula petik hadis dan ayat Quran ni. Saya tak nak sebutlah negeri mana kan, tapi macam tu sekali lah, Allahu Akbar kata. Tapi saya nak apa? Kena menurut kata-kata ahli falsafah. Macam tu, dia tak boleh pakai. Sedangkan Nabi pun contoh terbaik, kan? Itulah. Itu antara halangan-halangan sekarang ni lah. Betul. Tapi lah, mungkin faham lah, dia nak kawal tu faham lah, tapi tak kalah sampai ni kan. Jadi mendidik anak, orang tua wajib mendidik anaknya, sebab itu merupakan amanah baginya. Ingat tak kisah Saidina Umar tu, yang dikatakan anak itu, ayahnya itu derhaka kerana gagal mendidik anaknya dengan ilmu Al-Quran. Itu juga merupakan ayah derhaka. Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah penjaga dan setiap kamu diminta tanggungjawab tentang penjagaannya. Memang kita akan dipertanggungjawabkan dengan perkara-perkara yang kita amanahkan. Contohnya lah, suami akan bertanggungjawabkan untuk tindakan dia kepada isteri dia, pada anak-anak. Isteri akan bertanggungjawabkan benda yang sepatut dijaga untuk suami dia dan anak-anak dia. Contoh tu yang baru-baru ni ramai lah yang salah faham bila saya kata seorang isteri tanggungjawabnya adalah untuk melayan suami dan melahirkan anak, itu saja. Memang betul. Dan itu sebab Nabi, dia takkan susahkan isterinya untuk benda yang dia boleh buat sendiri, saya kata. Dan dalam bab nafkah, seorang suami mestilah mengutamakan nafkah tau, bukan benda lain, nafkah saja. Dan dulu baru dia, kerana dia kalau tak ada, tetap kena utamakan isteri dengan anak, kemudian ibu dia.
Tapi dalam berbuat baik, tetap wajib buat baik pada mak dia, termasuk bagi duit. Faham tak? Kenapa? Jadi mana kata seorang ibu yang baik, ibu yang datang kuliah duha dekat Masjid Ibnu Abbas, bila anak dia bagi, mak, ni duit belanja bulan ni mak, nanti dulu kau bagi mak duit ni, anak bini kau cukup makan tak ni? Alhamdulillah cukup mak. Yalah, jangan tak cukup ya, mak tak nak subahat nanti mak ambil rupanya anak bini kau tak makan. Jangan macam tu. Jadi kita nasihatkan anak kita. Jadi lelaki ni ada yang marah. Habis kalau saya ni ustaz, saya tak mampu, takkan saya nak biarkan mak saya? Fikir sebelum kahwin, bukan dah kahwin baru fikir. Tapi kadang-kadang ada isteri yang soleha. Abang bagilah kat mak tu, kesian mak. Saya ni tak apa, saya dengan abang pandailah kita cari bang. Nampak? Isteri yang baik. Tapi kalau isteri tak redha, suami berhutang. Suami berhutang, yang main-main. Amanah tu. Orang lelaki kadang ambil gangan. Dia tahu bini duit banyak, gaji banyak, dia tak bagi nafkah. Tak boleh. Kena bagi. Kan? Paling minimum, bagi dia makan yang memungkinkan dia hidup sampai esok. Tu minimum tu. Ya Allah, ni galak-galak betul ni. Contoh, dia keluar rumah, dia tanya bini dia kan, yang nak makan apa-apa tak? Tanya. Tak kisah, tak nak lah. Beli je ke tak tanya, beli. Roti canai sekeping, rasanya boleh tahan besok ni. Beli roti canai sekeping, mai abang suap makan. Lepas tanggungjawab tu. Ya, tu sebabnya tak semestinya bermewah-mewahan ikut kemampuan suami. Isteri tu dia nak rasa manis duit suami je. Kan? Orang perempuan ni dia nak rasa dia hargai. Tu sebab orang lelaki macam saya tak boleh nak faham kau nak orang perempuan. Kau ambil lah duit ni, kau balilah apa kau nak bali. Macam tu lah. Kan kita bali ni tak kono pula colour dia. Bang, ni tudung ikat kat tongkok ni orang dah tak pakai dah. Contoh lah. Mana ada orang pakai? Asal lama tudung tu. Yang tudung yang ni yang pakai zap kan. Macam pengakap lah ada tadi. Kan dulu-dulu kan macam tu, yang tudung yang kilat kan. Dulu ada zaman kan. Tak. Kita kena faham. Dia ada update. Sekarang ni macam-macam lah. Nak thermomix. Senang bang, dah siap dah. Dia blend dah siap ni, jadi tak ada dah tersumbat. Macam tu. Saya okeylah ikutlah. Ya. Tak zaman sekarang ni. Kadang-kadang itu cara dia, tapi kena faham kan. Ni. Dan Nabi sebut apa? Hendaklah kamu memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk isteri kamu dengan suasana kasih sayang. Bukannya bagi. Nah, ambil. Bukan macam tu. Sayang, ni duit bulan ni. Belanja elok-elok. I love you. Macam tu. Iya. Amanah tu. Ini bagi macam terpaksa nah. Kalau ikut aku tak nak aku bagi, ambil lah. Memakak asam serbat ni. Dah lah, aku lah kena marah. Nampak? Lagi satu lagi dalam bab sakit. Saya sebut, kalau suami ni mak ayah dia sakit, dia tak boleh paksa isteri dia jaga mak ayah dia. Tak boleh. Tapi kalau isteri nak jaga, sebaik-baik suami bagilah sagu hati kerana tolong jagakan mak atau ayah dia. Mengasihlah abang. Mak abang tu kan mak saya juga. Ambil ni, terima kasih. Macam tu. Orang suami bagi jangan tak ambil. Berkat tau duit suami bagi. Tapi kalau isteri ni mak ayah dia sakit, suami tak boleh halang isteri nak jaga mak dengan ayah dia. Tapi kalau suami halang, aku suami, kau dengar cakap aku tak izin kau jaga mak kau. Jadi isteri pun menangislah, taat pada suami, isteri dapat pahala, suami berdosa. Faham tu dia. Tu benda ni yang kadang kalau orang tak faham betul-betul, apa nak macam tu pula? Ada nak macam ni lah. Kan? Dia agama ni bukan main logik, tak ada. Kan? Tu dia.
Adalah sebab itu kan. Kenapa orang perempuan bila pembahagian harta tu dia dapat sikit, lelaki dapat banyak? Adalah sebab tanggungjawab orang lelaki besar. Kan? Lepas itu dia boleh copek dia masuk neraka. Jadi eloklah perempuan dapat sikit kan. Ya. Orang perempuan mudah-mudahan dia ada suami, mudah-mudahan. Kalau tak pun dia ada waris lelaki kalau dia boleh jaga dia. Ya, dia jangan main-main. Orang lelaki lambat banyak kata isteri dia, anak-anak perempuan dia yang tak settle dia kena jaga. Lepas tu punya ada mak saudara dia seorang yang belum kahwin, yang tak ada sesiapa. Kita lah lelaki tunggal yang patut jaga dia pun kena jawab. Jangan main-main kan. Dalam Zahruriyat disebutkan pada hari kiamat seorang hamba dihadapkan kepada Allah SWT dan Allah SWT berkata, apakah engkau menyampaikan amanah kepada fulan? Hamba itu menjawab, tidak ya Tuhanku. Dan Allah memerintahkan malaikat dan menyeret dan melemparkannya ke neraka jahanam. Yang melihat amanah dalam jahanam, maka dia terjun ke situ selama 70 tahun sampai ke tengahnya. Kemudian dia naik membawa amanah. Ketika sampai di atas, kakinya terpelecet dan jatuh lagi. Lalu naik dan jatuh lagi sampai mendapat kemurahan Tuhannya berkat syafaat Rasulullah SAW sehingga yang mempunyai amanah merelakannya. Kalau kita mengkhianati amanah itu, orang tak mau marah kita, orang tak merelakan kita, kita akan jatuh. Kita akan jatuh. Sampailah orang tu, dah lah tu, puaslah hati aku. Contohnya. Kan? Ni sampailah Nabi selamatkan kita, syafaat Nabi. Syafaat ni ada 3 jenis. Yang pertama, kita dapat keringanan di padang mahsyar. Tak teruk sangat. Taklah teruk sangat macam orang lain mungkin. Yang kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Amin. Mudah-mudahan. 70,000 dan setiap 70,000 bawa lagi 70,000 dan setiap lagi 70,000 tu bawa lagi 70,000. 3 layer kan? Dan kategori yang ketiga, kita dah masuk dalam neraka dah, tapi disebabkan ada secubit, sekelumit, secebis keimanan kita pada Allah dan Rasul, maka Allah datang, Nabi datang selamatkan kita dan pindahkan kita, transfer kita serta-merta masuk dalam syurga. Kalau yang ketiga tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Sia-sia hidup. Tu sebab jangan buat benda yang pelik-pelik. Benda pelik-pelik. Saya hafal 15 juzuk. Kemudian buka tudung, buka baju. Betul benda pelik lah tu. Kan? Benda pelik. Dah elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Benda pelik lah tu. Kau dah senapang aja lah. Lepas tu menuntut hak nak masuk toilet perempuan. Tak risau orang perempuan masuk dengan orang macam ni. Mengangkang kencing ni. Jantan sebelah ni. Aku salah toilet ke apa? Kan itu dia pernah menuntut hak dia nak masuk toilet perempuan. Gila betul. Tandas OKU boleh kot. Pening tengok. OKU pun tak sanggup dia masuk ke situ. Iya, dia yang geng-geng ni, saya pernah tengok dulu, dia boleh duduk dengan geng-geng dia lawak betul. Dulu kan masa zaman saya belajar-belajar, duduk kat KL, duduk dekat kedai-kedai mamak tu, dia grup dia pun duduk. Aku selaki perempuan. Muka macam lawak hidung lepas tu. Makanlah. Dia punya suara, makanlah. Kau ni kan, gitu. Tengok paha putih. Laki aku tengoklah putih. Putih. Ya, lepas tu dia makan. Tapi dia tak boleh cover pun tau. Bila senawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu perempuan dia balik. Parah. Halkum kau besar kau nak. Kau tak mau buang dalam tu. Mesti ada ni. Jantan-jantan aja lah. Pening bala. Yang saya geram tu dulu ada pernah seketika yang jenis yang maknya ni dikahwin. Boleh keluar dalam surat khabar liputan dia bagaimanakah apa kisah hidup dia sekarang, apakah keadaan status terkini dia dekat sana di luar negara. Kenapa tu kau buat liputan macam kau nak bagi galakan lagi kat orang? Pening balik. Dah dua jantan. Macam mana tu dia nak jadi? Siapa jadi perempuan nak gili-gili ke apa? Hari ni awak jadi mampus. Tak boleh bayang. Tak, benda aku sekarang ni ada kan gereja-gereja dekat apa ni nak nikah lelaki dengan lelaki.
Apa? Borok pun kau nak tau. Betina tau. Macam tu lah hina je kan manusia bila tak. Ada yang kat luar negara tu ada satu ikon kan, perempuan kahwin buat majlis betul, sarung cincin apa semua. Apa nak jadi kan. Itu yang kita nak ikut tu. Anak tanya pun tak boleh jawab. Mama kenapa perempuan boleh kahwin dengan perempuan? Susah nak jawab kan. Lelaki pun boleh kahwin dengan lelaki. Lepas tu dia kata ini boleh jadi. Itu pun cakap kepala hayah kau tu kan. Orang kampung lah. Orang kampung tu marah. Dia memang dia boleh cakap betul kan. Tu sebab khunsa lain. Khunsa betul. Dia tengok kecenderungan dia. Ada dia dah jadi 10 tahun dia dah jadi perempuan, lepas 20 tahun rasa lelaki tu lebih kuat. Dia boleh lelaki itu khunsa. Dia bukan khuns. Yang seorang tu. Saya minta maaf, saya tak boleh mengandung, rahim saya dah rosak. Orang tak tahu kau jantan. Orang Negeri Sembilan dah tu. Bila kat Negeri Sembilan, saya tanya pakcik saya kena abang tu dekat kampung tu. Dia kata, dia khunsa kau perempuan, kompom jantan. Ada. Mereka. Kau nak tipu siapa? Kan? Tapi bukan orang Malaysia lah, orang mana tak. New Zealand ke Zimbabwe ke tak tahulah mana tu lah. Payah betul kan. Itulah manusia dia bila dia buat macam tu, dia jadi lagi hina daripada tu. Macam dia jadi hamba duit, dia akan jadi lagi hina daripada binatang. Sebab duit dia sanggup buang anak, sebab duit sanggup buang keluarga. Tu yang kat rumah orang tua saya kata tu. Tukar je nama, mak abang nak berniaga, tolonglah mak. Abang nak berniaga, tolong cagakan rumah ni. Tu je untuk modal bisnes. Cagar rumah, cagar tukar nama husband tu. Baru tukar, belum sempat cagar, dah hantar mak dia rumah tu tu. Pergilah tanya, bukan saya bohong. Terkejut dia tengok. Sebab apa? Jadi tu kan binatang pun tak buat macam tu. Dia takkan buang keluarga dia. Tu sebab binatang tu kalau boleh bercakap, kau apa masalah kau manusia? Kan? Dia cakap apa? Buang bayi, buang anak, tinggalkan anak. Kalau buang bayi tu letak ke tempat elok-elok tak apa. Tu yang bunuh anak tu, yang saya cerita beberapa tahun dulu berlaku dekat satu daerah. Dia dengan boyfriend dia, dengan anak dia. Jiran tanya, mana anak kau lama tak dapat? Senyap dia semua. Dia macam mengelabah bila jawab. Jadi orang suspek ada something wrong jadi. Sebab dia tak dengar bunyi budak tu. Report polis datang serbu. Saya cek pakai je pesan. Rupanya dah 6 bulan lebih dah kena, budak tu dah kena tanam kat belakang rumah, dah mati. Lepas bila soal siasat, boyfriend dia lagi, masa tu mak dia kena tangkap dulu. Rupanya budak tu mati macam mana? Budak tu 4 tahun. Yang jadi saya tahu tu mak saya dengan maklum saya Bilal mandi jenazah yang menguruskan jenazah budak ni. Mak saya mula masa ngurus jenazah tu tak adalah maklum, disusun tulang-tulang dia dulu. Tulang dah tinggal tulang dah. Tulang tu susun elok, bungkus elok, kan? Alah cek bila pos semua yang jadi mak saya menangis dengan maklum saya nangis bila tengok gambar budak tu masih hidup, comel sangat rambut dekat tepi, ya. 4 tahun. Cara budak tu mati, masuk dalam washing machine. Nak cakap apa? Washing machine, lepas tu boyfriend tu ambil, dia sangkut dekat paku tu. Cakap tak, kita fikir apa logik mana? Ya. Benda mungkin dah kena tangkap lah boyfriend. Memang benda tu berlaku. Dia cakap apa? Sampai satu tahap kan, ya Allah, manusia dia boleh jadi lagi teruk dah binatang. Tu cerita ni. Mana ni anak ni? Bukan suami dia pun, boyfriend dia. Tak kahwin. Itulah nak cakap hari ni kan. Nak cakap macam-macam. Tu yang pegawai akhlak tu. Dia kata dia dah melahirkan 7 orang anak luar nikah, bayangkan. Dan yang terbaru ni anak luar nikah ni. Dia cakap, jadi kenapa ni? Tak apa, yang ni dia dah janji nak tanggungjawab. Dekat rumah tu ada 6 lagi tak sah taraf ni. Budak tu besar jadi apa? Bayangkan.
Seorang ibu, ni saya pernah cerita lah, di hospital, tak nak sebut hospital kerajaan lah, mak dengan anak perempuan dia melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Benda ni kita dengar, ya Allah, bukan cerita orang kafir ni, orang Islam Melayu. Maknya bawa anak pergi kelas dangdut, mabuk sama, bawa lelaki balik. Lelaki tu merasa dua-dua, kuasa Allah, dia mengandung dua-dua, tetapi melahirkan anak tu hari yang sama. Pagi mak, malam anak, ataupun anak pagi, malam mak dia. Budak tu lahir dua-dua tu, apa statusnya? Adik-beradik ke pak saudara? Itulah teruknya, lagi dahsyat pada keluarga 69. Inilah yang saya cakap keadaan hari ni. Seorang budak ni, dia jadi pekerja sosial, dia lelaki, dia menjadi hamba seks pada lelaki juga. Dia kata dia start profession ni seawal umur 14 tahun. Pelanggan pertama dia cikgu dia. Tu cakap benda banyak lah kalau nak impunkan banyak. Tu sebab kita kata hari ni tu sebabnya kena ingat lah kan, amanah ni jagalah kan. Anak-anak kita hari ni dia terdedah dengan macam-macam benda. Kita dulu senang, TV1, TV2, itu pun start pukul 5. Kalau buka pukul 3, tengok jam ni, apa tu sudah habis siaran. Tu lah pukul 5 negaraku. Sekarang berjuta channel pakai satelit dia. Kita sekarang mudah, bukan mudah, nyusah nak kita kan? Semua cerita tengok. Dulu ingat tak? Tutup mata kan, nampak orang putih tu bercium, tutup mata. Abah tengok, dah abah. Dulu penapih dia tu. Sekarang bukan cium lagi sekarang. Ya Allah, tengok yang cerita Jurassic Park, telanjang semua dinosaur tu lah, bukan saja je. Sekejap bila pula dinosaur tu tutup aurat kan atas. Tak adalah. Itulah dia. Hari ni kan maklumat dunia tanpa sepadan. Tu dia tu. Bukan dunia tanpa sepadan, dengan apa semua habis semua tunjuk kat orang kan. Kemudian dirawikan dari Salmah, dia berkata pada saat ketika kami duduk di sisi Nabi SAW, lalu datang jenazah hendak disolatkan. Nabi berkata adakah dia ada hutang? Mereka menjawab tidak, lalu menyolatkannya. Kemudian datang jenazah lain, Nabi bertanya apakah dia ada hutang? Mereka menjawab ya. Nabi bertanya lagi apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab ya, 3 dinar. Lalu Nabi solatkannya. Datang lagi jenazah lain, Nabi bertanya apakah dia ada hutang? Mereka menjawab ya. Nabi bertanya lagi adakah dia meninggalkan sesuatu? Tidak. Lalu Nabi berkata solatkanlah teman. Kerana Nabi tak nak solatkan orang yang berhutang dan tak ada cara nak membayarnya. Nabi tak nak. Dari Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, apakah jika aku terbunuh di jalan Allah dengan sabar menghadapinya dan tidak lari, Allah akan mengampuni kesalahanku? Nabi menjawab ya. Lelaki itu berpaling, lalu dipanggil lagi. Seraya Rasul berkata, Allah mengampuni setiap dosa orang yang mati syahid kecuali orang yang berhutang. Digambarkan kalau seorang tu berhutang, saja-saja tak nak bayar kan, lepas tu dia mati syahid, Allah hidupkan lagi dia syahid sekali lagi, hidupkan lagi, syahid lagi, takkan masuk syurga walaupun 3 kali syahid, sebab dia tak bayar hutang. Hari ni orang yang berhutang dengan niat tak nak bayar, akhirat besok akan dihimpunkan, kata Nabi, akan dihimpunkan bersama dengan perompak dan pencuri. Sebab perompak pencuri ambil barang memang niat tak nak pulang. So apa beza dengan orang berhutang tak nak bayar? Sama. Hari ni kita pula segan dengan orang yang berhutang dengan kita. Nak cakap ke tidak? Nak cakap ke tidak? Nampak gelang dah sampai ke bahu dah tu. Baju baru. Semua kita pun cakap, Kak, nak tanya, dulu kan akak pernah pinjam duit saya, yang 300 tu, bila akak nak bayar? Ada ke hutang kau? Tu tak tahan tu. Dia pula lupa. Wah, kita catat ni kan, kena settlekan. Tapi tanggungjawab kita sebagai orang hutang, kita kena minta. Kita tak boleh diamkan. Apa pandai lah dia fikir sendiri, tak boleh, kita kena minta. Bila kita dah minta, dia tak nak bayar, tu urusan dia. Tapi kalau kita tak minta, kena bagi notice of demand kan.
Dia punya last course of action dia tak boleh lebih daripada 4 tahun. Dari segi kontrak, tak ada tu kontrak, law of contract. Dari segi agama berpuluh tahun boleh minta. Arwah ayah kau dulu pernah berhutang dengan pakcik. Tak adalah banyak, dalam 15,000. Betul ke pakcik? Ada ke saksi? Saya ni bukan tak nak, saya nak tolong bayarkan. Tapi boleh tak pakcik bagi saksi ke siapa ke? Nanti pakcik bawa. Allah, minggu depan mati semua dah saksi tu. Tak apalah pakcik, saya yakinlah dengan pakcik. Pakcik buatlah sumpah sikit, buatlah janji sikit, ikrar sikit ni lah. Pakcik betul, pakcik tak bohong, betul. Billahi ta'ala dah, yalah. Saya bayarlah pakcik, sangat bayar. RM15 bayar pertama. Sampai cukup RM15,000 pakcik. Kena bayar, walaupun buat suan-su kena bayar kan. Itu dia. Jadi itulah dia amanah ni. Amanah ni berat. Tu sebabnya yang paling berat adalah amanah. Yang paling berat lagi dalam hidup kita ni, solat pun berat juga. Berat nak solat. Yang paling berat sekali yang paling sikit rakaat ni. Subuh kan. Alhamdulillah dekat sini syukur, alhamdulillah ramai datang, ringan semua datang, nyarap datang. Tak lama besok kita buat kelas santai, siapkan bantal semua. Santai gerak. Kan? Allah Ta'ala kira pahala. Kita duduk semua ada pahala. Kan? Ada yang sakit-sakit lutut tu datang juga, Allah bagi pahala. Sakit tu bawa, mudah-mudahan adalah. Dia kalau sakit ni, dekat tempat kita sakit tu, picit tu sambil baca ayat kursi, berhenti 7 kali. Bukan berhenti jalan, berhenti baca tu 7 kali. Kan? Baca ayat kursi betul. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi mana kita baca tu sambil kita dengan minyak. Minyak pakai minyak geliga pun tak apa. Kalau tak ada minyak sangat, panis minyak tu sikit, minyak masak tu. InsyaAllah kan. Jadi cukuplah tu. Saya ingatkan nak masuk ni, next saya akan bawa tajuk umum, iaitu syurga itu mahal harganya. Itu untuk next. Kalau saya dapat bawa pair, saya bawa lah pair seorang. Last kali bacakan doa selamat untuk ni, dia sponsor 3 kata mangkuk bubur lambu. So, nak bacakan doa selamat untuk tuan. Ya ke? Jadi jomlah kita doakan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk Puan Suraya Sanusi dan Puan Hajah Sadiah Ismail yang menyumbang apa, bubur lambuk. Bubur lambuk dengan apa tadi? Ayam apa tu? Bubur lambuk dengan ayam apa tu? Tak adalah, bubur lambuk lah. Okey. Aku kau. Nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan wafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim azim sultanik. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana wanfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna allazi yanfa'una, rabbana faqina wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina wa zakah. Rabbana wafiqna wa fi'hum lima tartadika wa fa'lan karama wa rizqil halalan da'ima wa ila azka ulama nazabil khair fa kullu syar. Rabbana aslih lana kulla syu'unaka rabbil ridha minka al-uyun rabbana waqdi anna kulla duyun qabla an ta'tina rusulan manun wa fi wastur anta akum wa masatar wa sallallahu ta'ala mustafa al-haqid anna wal wafa bi kitabin fil nas sifal alil kiram syafa bil wasabi masabura. Ya Allah Tuhan kami, kau kurniakanlah kesejahteraan, keselamatan buat 2 orang saudara kami, iaitu Puan Suraya Sanusi dan Puan Hajah Sadiah Ismail. Semoga kau berikan mereka berdua dan kami semua, ya Allah. Berikanlah ketenangan, berikanlah kebahagiaan, berikanlah segala keinginan kami agar dapat dipenuhi juga oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kesejahteraan, kesihatan yang berpanjangan. Berikanlah kami permulaan yang baik, ke masa yang baik, dan begitu juga pengakhiran yang baik buat kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mendarah tangan kepada-Mu walaupun kami menyedari kami banyak kekurangan, ya Allah.
Kami banyak melakukan dosa ya Allah. Namun demikian kami tetap juga memohon kepadamu ya Allah. Kerana Kau lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sekiranya Engkau tidak mendengar permohonan kami ini, siapa lagi lah yang akan mendengar permohonan kami ini ya Allah. Dan sekiranya Engkau tidak memakbulkan permohonan kami ini, siapa lagi lah yang akan memakbulkan permohonan kami ini ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sallallahu wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika wa assalamu alaikum wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.